والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang mengurniakan kami nikmat iman dan Islam. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang mengurniakan kami dengan segala kenikmatan. Tuhan yang menghadirkan kami pada malam ini dalam majlis yang penuh barakah. Tuhan yang mengizinkan kami dapat kami sama hadir pada malam ini dalam majlis kami membaca daripada surah-surah pilihan. Mudah-mudahan ya Allah sedikit daripada kebaikan yang kami lakukan, yang kami amalkan pada malam ini mendapat keredaan daripada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, sampaikanlah jua salam dan salawat atas junjungan besar baginda Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah jua ya Allah salam yang sempurna buat keluarga baginda, seterusnya sahabat-sahabat baginda yang dimuliakan. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berkatilah ya Allah pada semua hadirin, kepada semua ahli sahabat pencinta Al-Quran yang hadir pada malam ini dalam majlis yang penuh barakah ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkumpulnya kami pada malam ini ya Allah tidak lain hanyalah semata-mata ingin mendapatkan keredaan dan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurnialah kepada kami ya Allah redha-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah redha-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami redha-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan redha-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dapatlah kami masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami juga mohon padamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada murka-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada amarah-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada kemurkaan amarah-Mu ya Allah. Kami khawatir ya Allah terjerumus masuk kelak kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu juga ya Allah, ampunkanlah ya Allah akan sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah juga ya Allah dosa-dosa dan kesalahan ibu ayah kami ya Allah. Kasihanilah ibu ayah kami yang membesarkan kami, yang melahirkan kami, yang mendidik kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana kasihnya mereka akan kami sejak kami kecil hingga kami hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah juga dosa pasangan hidup kami ya Allah, suami-suami kami, isteri-isteri kami. Ampunkanlah ya Allah dosa daripada kalangan ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa anak-anak, cucu, zuriat, keturunan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami juga mohon padamu, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, sahabat handai jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa semua ahli sahabat pencinta Al-Quran ini ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa kesemua sahabat pencinta Al-Quran ya Allah. Sama ada mereka yang dapat hadir bersama kami pada malam ini ataupun mereka yang tak dapat bersama dengan kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah juga dosa muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, rahmatilah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah ya Allah Al-Quran ini yang kami baca ya Allah sebagai imam kami, sebagai petunjuk kami, sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya bagi kami, sebagai hidayah bagi kami, serta rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ingatkanlah daripada Al-Quran ini apa yang kami lupa, serta ajarilah kami ya Allah daripada ilmu Al-Quran ini yang banyak lagi yang kami tidak mengetahui dan tentangnya ya Allah. Serta kami mohon padamu, rezekikanlah kami, kurniakanlah kami kesempatan waktu ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan, kurniakanlah kami hidayah. Dapat kami membaca daripada ayat-ayat suci-Mu ya Allah siang dan malam, serta jadikanlah ia sebagai hujah. Ia sebagai hujah buat kami di hari akhirat kelak, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrafna bi syarafatil Quran.
وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. Ya Allah Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan keindahan daripada Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran ini, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran ini, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran ini, ya Allah. Di hari yang mana tidak ada syafaat selain daripada syafaat, selain daripada kerahmatan-Mu serta syafaat Al-Quran dan juga syafaat baginda Nabi kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada segala bencana di dunia dan azab di hari akhirat dengan keberkatan kehormatan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah Tuhan kami, akhir kata, ya Allah kami mohon padamu, kurniakanlah kepada kami akan segala kebaikan dunia, juga kami mohon padamu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami akan segala kebaikan di hari akhirat kelak, dan jauhkanlah kami serta ahli keluarga kami dan kami semuanya, ya Allah, daripada azab api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi baik Opah, saya terus pergi kepada sambungan tahsin Al-Quran kita, atau Opah nak memberi sepatah dua kata juga mungkin. Jadi saya andaikan saya terus pergilah. Terus je Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya mari kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sekalian kalinya masih lagi kita dikumpulkan dalam majlis kita pada malam ini, yang mana kita memilih untuk membaca surah-surah pilihan kita daripada surah As-Sajdah, surah Al-Waqi'ah dan juga surah Al-Mulk, yang sememangnya menjadi amalan baginda Nabi SAW. Jadi ketiga-tiga surah ini, maka saya rasa cukup cukup kagum lah dengan istiqamahnya tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah membaca ketiga-tiga surah ini, dan mudah-mudahan Allah sentiasa rezekikan kita hidayah, Allah sentiasa kurniakan kepada kita istiqamah untuk kita teruskan amalan kita ini. Mudah-mudahan seperti mana dalam doa kita tadi itu, Al-Quran ini pada suatu hari nanti di mana tidak ada syafaat selain daripada rahmat Nabi, selain daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga syafaat baginda Nabi SAW, tidak ada lain juga kecualinya syafaat Al-Quran itu sendiri yang mampu untuk memasukkan seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, malam ini mari kita sambung sedikit lagi, ataupun kita sambung di mana kita berhenti pada kelas-kelas yang lalu. Jadi memandangkan saya ni sebenarnya memang ilmu saya ataupun pengetahuan saya yang serba sedikit ini banyak berkisar tentang tajwid dan juga pembacaan qiraah tajwid dan juga tahsin Al-Quran. Maka saya rasa baiklah begitu perkongsian saya lebih menjurus kepada perkara-perkara yang sebegitulah. Dan kita akan pergi tengok ayat per ayat sebagaimana yang kita buat pada minggu yang lepas, dan jika ada soalan berkaitan dengan tajwid Al-Quran tentang ayat yang kita baca, boleh tanya di ruangan komen, mungkin kita boleh bincang sikit lah. Maklumlah tuan-tuan dan puan-puan, bila online ni dia nak kena ada two-way communication tu susah sikit sebab kita ramai, dan bila kalau buka semua nanti dia akan jadi hang dan sebagainya lah. Okay? Jadi kalau ada soalan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan, boleh letak di ruang komen, dan kalau kita boleh jawab, saya boleh jawab, insyaAllah kita sama-sama kongsikan. Baik. Jadi baik dia, boleh saya share skrin saya tuan-tuan saya share. Baik. Okey, ini.
Okey, baik. Jadi kita mulakan dengan surah ataupun kita dah mulakan dah dengan surah As-Sajdah, yang mana pada minggu yang lalu kita sentuh sampai ayat ketiga. Kita lihat tentang di mana lagi mungkin perkara-perkara yang kita perlu titik beratkan, ataupun mungkin perkara-perkara atau tempat-tempat yang mungkin kadang-kadang tu dari segi bacaan kita kurang tepat. Mungkin kita nak kena percantikkan sikit lah. Okay. Tuan-tuan, saya cuba zoom ni besar sangat pula. Macam mana nak biar zoom 300? Okey, baik. Okay. Jadi ini sambung pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Okey. Jadi apa perkara yang mungkin kita nak kena perhatikan dari segi sebutan kita ataupun bacaan kita dalam ayat ini? Yang pertama mungkin kita nak kena perhatikan pada kalimah Allah itu sendiri. Okay? Pada kalimah Allah itu sendiri. Kalau boleh kita elakkan daripada, sebab kadang-kadang ada orang dia baca O. Bunyi Allah tu dibaca dengan O. Allah, O. Sedangkan di sini hurufnya kita namakan sebagai huruf alif. Maka alif ini dia bukan bunyi O, dia bunyinya A. Akan tetapi dia bukan juga bunyi A ataupun A kita tu. Maknanya dia bukannya A, Allah. Kadang-kadang ada orang baca dua version. Ada orang baca Allah, O, bunyi dengan O, seolah-olah O. Maka O itu pun kurang tepat. Jadi ada juga orang baca dengan A, Allah. Itu pun kurang tepat. Sebab alif itu ataupun A itu dia duduk tengah-tengah. Dia bukannya A, dia sengit sikit, dia A. Maka bila kita baca tu, kita baca antara A dengan O. Maka kita baca dengan Allah. Allah. Allahul ladzi. Dan ini terguna pakai pada semua huruf-huruf alif dalam Al-Quran. Samalah juga kalau kita baca suratul Fatihah pada ayat yang kedua. Bila kita mulakan bacaan, kita mulakan bacaan dengan A. Alhamdu. Alhamdu. Bukan dengan bukan tegak macam tu. Kadang-kadang yang ada masalah ini, maafkan saya tuan-tuan, saya kena sebut ini. Kadang-kadang yang mungkin bermasalah ini apabila melibatkan orang-orang belah utara. Sebab apa? Sebab orang utara ni disebut utara. Dia A dia tu. Dia besar sangat dia A. Dia kena sengit sikit, dia kena A. Dia bukannya A. Begitu. Okey. Nanti kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebenarnya setiap dialek ataupun logat setiap negeri dalam Malaysia ni, kalau kita tengok ada orang kadang-kadang tu disebabkan dialek kita yang berbeza ni, setiap orang kadang-kadang tu apabila tengok daripada mana dia datang, dia mungkin kat situ dia yang jadi susah sikit dia nak tune. Okey. Dan contohnya bagi huruf A ni ataupun alif ni, selalunya orang belah utara lah. Jadi dia kena sengit sikit bunyinya. Okey. Jadi itu yang pertama, pada Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Okay. Tempat kedua yang kita nak tengok ialah pada kalimah ayyam. Ayyam. Ini kita nak tengok. Sebab kadang-kadang ada orang dia tersilap sebutan dia baca di sini sepatutnya bunyinya ia yang bersabdu. Dia kena ayyam. Tapi kadang-kadang mungkin orang tersilap, dia baca seolah-olah di sini ada hamzah. Ayyam. Fi sittati ayyam. Jangan ada tu. Dia kena ada fi sittati ayyam. Begitu. Jadi huruf ya tu dia kena kawal. Ayyam. Dan samalah juga tempatnya di mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sama juga tempatnya pada surah Al-Fatihah yang kita baca juga hari-hari. Di mana pada kalimah Iya.
Iya. Dia kena kawal. Jangan bunyi. Ada kadang-kadang juga orang baca dia bunyi, dia nak tekan, tapi tekanan itu dia terlalu kuat, dia tak kawal ya. Itu jadi iya, iya. Bila iya, dia tidak samalah ataupun tidak betul lah sebutannya di situ. Sebab di situ dia tak ada hamzah, dia ada ya. Jadi dia kena iyyaka na'budu. Maka sama di sini. Fi sittati ayyam. Okey. Baik. Terusnya kita sambung. Okey. Thumma istawa 'alal 'arsy. Okay. Di sini dia sebenarnya ni susah juga sebenarnya kalau kita nak sebut ni. Maka pertama sekali yang kita kena perhatikan ialah pada kalimah ataupun pada huruf ta. Thumma. Bila kita sebut thumma ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia lidah kita tu, dia kena sentuh gigi atas tu. Dia kena sentuh hujung gigi atas. Kalau ni gigi kita kan, di atas ni, dia kena sentuh sikit. Thumma. Dia kena tolak sikit lidah tu. Thumma. Kalau lidah kita tak bersentuh dengan ta itu, maka dia tak jadi ta, dia jadi sin. Kalau tak sentuh jadi summa. Cuba tuan-tuan sebut. Kalau summa, sin, tak sentuh lidah itu. Kalau kena tolak sikit lidah, thumma. Baru dia jadi huruf ta. Dan ta ini ialah huruf yang kita kata memang huruf yang agak kita sebut asing lah bagi kita orang Melayu ni. Jarang orang sebut huruf ta ni. Kita pun tak ada huruf ta ini dalam bahasa kita. Maka ini perkara yang kita kena juga titik beratkan. Okay? Jadi thumma stawa, dan ini satu lagi huruf yang juga menjadi igawan bagi ramai orang. Huruf apa? Huruf Ain. Huruf Ain. Ain ini dia di dalam. Dia di dalam tengkuk ataupun dalam kerongkong. Di dalam kerongkong ni. Jadi dia kena tekan sikit, dia kena sebut di kerongkong ni. Thumma stawa'a. Dia tak boleh baca thumma stawa alal a. Itu alif a. Pada rongga mulut ni kena rongga dalam kerongkong kita kena tekan. Thumma stawa'a. Dan dia dua kali ain di situ. Ini pertama pada a, yang kedua ada satu lagi a lagi. Jadi di sini dia kena memerlukan sedikit perhatian lah. Okay? Dia kena sebut alal arsh. Alal arsh. Tadi saya sebut dekat tuan-tuan dan perempuan kan, orang utara ni dia susah nak sebut huruf alif ataupun mungkin alif dia bunyi a. Akan tetapi orang utara jugalah kalau ikutkan yang paling champion sekali dari segi sebutan huruf ain. Sebab apa? Sebab dalam sebutan harian dia banyak huruf-huruf yang berbunyi ain. Contohnya apa? Contohnya minum air. Air. Jadi dia dah biasa ain tu. Okay. Jadi di sini kita kena perhatikan bila sebut tu dia kena sebut dengan kena tekan. Alal arsh. Dan ini pun sebenarnya pada kalimah al-arsh, ini pun kita kena hati-hatilah. Sebab ini pun antara kalimah yang agak sukar untuk kita sebut sebenarnya. Dia kena, bila kita nak sebut ni, dia kena ikut step. Dia kena sebut ar dulu. Ar. Baru kita letak arsh. Dia kena ar dulu. Ain dengan ar dulu. Jangan terus pergi pada arsh. Ada orang kadang-kadang sebut thumma stawa 'alal 'arsh. Dia cepat sangat pergi pada shin. Sedangkan yang sukun di sini hurufnya ra. Maka ra tu dia kena lebih kuat daripada shin tu. Faham saya kan? Bagi kalimah arsh. Dia kena jaga dulu, lepas tu barulah hujung tu ada sh. Okay. Thumma stawa 'alal 'arsh. Begitu. Okay. Dan satu lagi sebenarnya cara ataupun metod, dan juga mungkin selalu satu lagi yang mungkin
kesilapan ataupun yang sering berlaku ialah apabila orang menyebut huruf Ain ini, dia sebut Ain itu pada hidung. Pada hidung. Saya malam ni minta maaf lah tuan-tuan, ini bunyi hidung sikit lah sebab pada pagi tadi ada sedikit sesama ni. Tapi Ain itu seharusnya dia tidak patut keluar daripada hidung. Dia sebab Ain ini keluarnya huruf pada kerongkong. Tapi kadang-kadang ada orang disebut Ain itu keluar pada hidung. Jadi bagaimana kita nak pastikan Ain itu tidak keluar pada hidung? Caranya bagaimana? Caranya bila kita sebut maknanya kita sebut Ain yang sukun kan? Cuba tuan-tuan. Okay. Sekarang ni cuba tutup pula hidung. Tutup hidung. Okay. Dan sebut sekali lagi. Keluar tak bunyi? Kalau tuan-tuan atau perempuan baca Ain itu keluar daripada hidung, dia tak keluar bunyi. Kalau kita sebutkan kita tutup hidung, maka dia tak keluar bunyi. Sebab sepatutnya Ain itu bila kita tutup hidung, dia masih lagi boleh keluar. Cuma bunyi dia sengau sikit lah sebab kita tutup hidung. Tapi bila kita tutup hidung, kalau dia tetap keluar bunyinya, bermakna dia keluar daripada kerongkong. Akan tetapi kalau kita bunyikan keluar bunyi Ain itu daripada hidung, bila kita tutup, maka tempat tu tak betul lah dari segi tempat keluar huruf itu sendiri. Okay? Baik. Lagi sekali kita tengok tuan-tuan ataupun lagi sekali kita cuba. Secara gerak perlahan. Jaga dengan arsh. Thumma istawa 'alal 'arsh. Okay. Dan kita sambung. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Bagi di sini pun sama juga tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada hujungnya ada wala syafi'. Pergi pada kerongkong kita ataupun pada huruf Ain di sini kan. Kita sambung. Afala tatazakkarun. Okey. Pada afala tatazakkarun, apa yang kita nak perhatikan? Huruf zal. Huruf zal ini keluar di mana tuan-tuan? Huruf zal ini tempat keluarnya sama dengan huruf ta. Jadi bila kita sebut ta, kita sebut zal, mesti sentuh gigi atas kita ni. Afala tatazakkarun. Begitu. Okey. Maka sama. Thumma istawa afala tatazakkarun. Okey, sikit lagi tuan-tuan Boleh Saya minta izin sikit lagi. Kita sambung ayat kelima, kita berhenti sampai ayat kelima. Okey. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Okey. Jadi di sini mungkin yang kita nak tengoknya di mana pada kalimah ataupun pada tempat kita berhenti ilal ard. Okey. Ard. Maka di sini sebutan dia samalah macam dengan arsh. Di sini pun kita kena hati-hati. Di sini ra itu jangan tinggal. Kadang-kadang orang nak cepat sangat pergi pada dot ni, dia tinggal ra ni. Dia baca yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Ra ni tak ada. Getaran ra itu tak ada. Sedangkan ra tu kena ada. Dan huruf ra itu dia ada getaran dia. Getaran ini kita namakan dia sebagai apa nama getaran dia? Getaran sifat. Astaghfirullahalazim, lupa pula. Allahu Akbar, hilang tak? Jadi ra itu dia ada getaran dia tu. Dia kena ada. Yudabbirul amra sama. Ya takrir. Baik kan. Terima kasih. Saya duduk ingat duduk fikir tafashi tadi. Tafashi itu bagi huruf shin. Bagi ra tu ada takrir. Jadi kena ada tu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Kena ada sikit okey. Dan pada dot itu dia tidak ada qalqalah lah, maka kita kena tutup dia, kena telan dia. Ilal ard. Okey. Dan kita sambung sikit lagi.
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره. Okey, thumma ya'ruju, tadi kita dah sebut dah kan, sa di sini jaga, sa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana di situ kena ada qalqalah. Tapi qalqalah di sini qalqalahnya ringan. Jangan kita beratkan sangat, tetapi dia kena ada sikit. Dia kena ada. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu dia kena ada sikit. Tapi jangan pula baca dengan kana miqdaruhu. Tidak perlu tuan-tuan, sebab di sini qalqalahnya kita sebut sebagai qalqalah yang sughra ataupun yang kecil. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yang terakhir sekali ataupun yang terakhir sekali kita tengok di sini miqdaruhu, hu di sini ini mad silah tawilah. Antara kesalahan ini saya nak sebut tuan-tuan, antara yang menjadi kesalahan ramai daripada kita ialah kita membaca di sini dengan dua harakat. Sedangkan kalau menurut riwayat bacaan Hafs daripada Asim, menurut periwayatan Asy-Syatibi, di sini tidak harus untuk dibaca dua harakat. Ataupun selalu kita dengar, bila kita dengar qari-qari imam-imam lain baca, dia baca dengan dua harakat, maka itu betul bagi riwayat bacaan yang lain. Yang kita belajar ataupun yang kita selalu digunakan ataupun imam-imam di Malaysia lazimnya dia membaca dengan riwayat bacaan yang saya sebutkan tadi tu. Nanti kita akan cerita lagi lah, okey. Maka kalau ikut riwayat bacaan itu tidak harus ataupun tak boleh sebenarnya di sini baca dengan dua harakat. Kecuali kalau kita belajar riwayat bacaan tersebut. Sebab Al-Quran ini dia turun dengan riwayat bacaan yang pelbagai ataupun wajah bacaan yang beberapa bacaan. Maka di sini kita kena jaga-jaga, di sini kena baca sekurang-kurangnya kena baca dengan 4 harakat. Miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dan samalah juga tuan-tuan dan puan-puan bila kita baca ayatul kursi. Dalam ayat kursi itu ada dua tempat yang kita baca dengan maksilah tawilah. Yang selalunya kita mungkin ada sedikit kita mengabaikan ataupun kita memendekkan bacaan di situ. Kita tak baca dengan 4 harakat, kita baca dengan 2 harakat. Maka di sisi riwayat bacaan kita, maka dia tidak tepat dari sisi bacaan riwayat bacaan kita. Maknanya berlaku apa yang kita sebut sebagai percampuran riwayat bacaan. Maka lebih baik ataupun lebih utamanya kita apabila ada maksilah tawilah ini, maka kita kekal membaca dengan sekurang-kurangnya 4 harakat. Wallahu a'lam bissawab. Rasa cukup sekadar itu untuk kita pada hari ini. Jam telah menunjukkan pukul 9.02. Itu dah lebih kurang 1 jam daripada kita bermula tadi. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada persediaan untuk kita masuk bekerja esok hari. Sebelum saya habiskan ataupun saya tutup perbincangan pada malam ini, saya nak sebut sikit tentang jawapan yang saya bagi pada minggu lepas. Yang ada saya rasa mungkin saya sedikit pun terkeliru tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana ada soalan bertanya tentang doa. Apakah kita boleh baca doa dalam sujud? Jadi jawapan ni sebenarnya boleh. Tidak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan sunat untuk kita membaca doa. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena titik beratkan. Yang pertama sekali, doa itu mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu maka batal solat kita. Yang keduanya, lebih afdal. Kadang-kadang tu kita baca doa, bila kita berimam, kan, jangan sampai kita baca doa melambatkan kita untuk kita mengikuti imam. Sebab bila kita solat berjamaah, maka di situ aulawiyatnya ataupun keutamaannya ialah untuk kita mengikuti imam. Namun dalam kita solat sendiri, solat malam, maka dianjurkan kita lah, bolehlah kita nak berdoa sepanjang mana yang kita mahu dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawabi. Saya mohon ampun dan maaf ambil masa lebih sikit pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Yang baik Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya mohon ampun dan maaf. Jika ada kesilapan, ada apa-apa yang tak betul di segi penyampaian, boleh untuk sama-sama tegur saya. Dan saya kembalikan ataupun saya kembalikan majlis kepada opah
selaku admin kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opah masih mute tu Opah rasanya. Wah, tak buka suara. Opah, suara tak ada, Opah. Suara Okey. Opah buka. Opah tak ada. Oh, apa macam. Ada Opah. Opah ada? Dia Opah tak ada. buka suara. Boleh dengar? Boleh dengar. Buka, suara dah buka tapi tak dengar ni. Tak, Ni baru tengok tadi tak dengar. Suara dah buka. Suara dah buka, tak dengar. Dengar dah Ustaz, dengar kawan-kawan, dengar. Dengar. Tak Dengar dengar. Opah. Minta maaf lah internet gangguan ni. Banyak-banyak. Itu tadi, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas bimbingan daripada tahsin yang kita ada pada malam ini bersama Ustaz. Kita dapat beberapa pelajaran barulah bagaimana untuk menyebut ataupun membaca dengan lebih baik ya tentang sebutan-sebutan ayat-ayat Al-Quran mengikut lahjah Arab. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga kita ada masa dan kita boleh bersambung lagi di masa-masa minggu depan dan seterusnya. Untuk itu Ustaz, selain tak apa elok, minta Ustaz tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga al-'arsh. Silakan Ustaz. Okey, baik sama-sama kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Opa dan sahabat. Jumpa semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.